kalau ada masalah perkara tugas kita sama-sama kita. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara Ana jelas? Jelas, Okey, jelas. boleh. Okey. Okey, alhamdulillah. Kami daripada kumpulan Ustaz Ikrimah. Okey, alhamdulillah kami telah siap menyiapkan slide presentation ni untuk perkongsian semua, dan insya-Allah kami akan membentangkan tentang topik yang ketiga, iaitu membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah. Okey. So insya-Allah Ana akan antum semua boleh tumpu perhatian kepada gambar ni. Okey, dekat sini menunjukkan betapa pentingnya hubungan erat antara guru dengan murid. Okey. Boleh tengok apa karakter guru ni apabila dia marah-marah, tidak bertempat, dan murid semua terketar-ketar. Okey, sampai murid pun tidak takut dia jadi pendiam. Maksudnya dia hanya menurut je apa yang cikgu suruh buat. Okay, disebabkan adanya sifat cikgu yang tidak rahmah seperti yang ada dalam gambar ni. Okay, so untuk topik yang ketiga ni, kita akan membincangkan tentang bagaimana kita nak menjadi seorang guru yang rahmah, yang menjaga hubungan yang positif antara guru dengan murid. So insya-Allah Ana akan, dekat sini isi kandungan dia terdapat 4. Okay, iaitu yang pertama, kepentingan membina hubungan yang positif. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid. Yang ketiga, strategi membina hubungan positif guru dengan murid. Dan yang keempat adalah dinamika bilik darjah. So insya-Allah Ana akan mengupas, membedah tentang kepentingan membina hubungan yang positif. So kepentingan membina hubungan yang positif antara guru dan murid. Dan first kali antum cuba tengok gambar ni, lihat gambar ni. Okey, ada 2 ekor kambing kat situ. Okey, ibaratlah ibarat kambing tu, seekor tu cikgu kambing tu, seekor lagi tu anak murid kambing tu. So mereka masing-masing nak tuju ke tempat matlamat yang sama. Mereka lapar, mereka nak makan. Tetapi bila tidak ada kerjasama di antara satu sama lain, maka terjadilah mereka dua tidak akan dapat tujuan yang sama. Mereka tidak akan capai tujuan matlamat mereka. Sedangkan cuba tengok gambar ni, apabila mereka bekerjasama, mereka sama-sama nak mendapat matlamat, tujuan yang ingin dicapai, iaitu kekenyangan dalam perut. Dan bila dah kenyang satu, dia akan pergi ke objektif yang seterusnya. So masing-masing akan capai matlamat. So ini adalah misalan antara hubungan guru dengan murid. Sekiranya tidak ada hubungan yang erat, hubungan yang positif dalam kelas, maka guru punya objektif pencapaian pun tidak dapat. Anak murid pun sama, tidak dapat apa yang mereka belajar dalam kelas. So mari kita tengok bagaimana untuk mencapai matlamat hubungan yang positif antara guru dan murid. Okey, yang pertama, kita kena tahu ia merupakan satu proses yang berterusan yang memerlukan usaha dari kedua-dua belah pihak. Sekiranya cikgu seorang je usaha, tidak akan capai matlamat. Dia kena cikgu dan murid dua-dua sekali usaha ke arah untuk mencapai matlamat yang sama. Yang kedua, guru perlu bijak mengatur rutin dan peraturan dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, guru perlu mengetahui latar belakang sosial dan akademik murid. Okay, sebagai contoh, ada setengah murid ni berbeza karakter. Okay, kenapa? Sebab mereka berbeza latar belakang keluarga. Okay, ada keluarga yang betul-betul menatang minat yang penuh, memberi kasih sayang penuh pada anak. So berbeza bila mereka berada di sekolah. Ada satu keluarga lagi yang kurang memberi perhatian kepada anak. So mereka akan mencari perhatian di sekolah. So berbeza karakter anak-anak. So kita sebagai guru kena mengetahui latar belakang dan akademik anak-anak kita tersebut. Okay, insya-Allah. Dan kita akan tengok salah ilmuwan, iaitu Good dan Brophy 2002. Okay, dia menyatakan tentang guru yang dihormati dan mesra pelajar dapat bekerjasama dengan murid-muridnya dalam menjayakan aktiviti dalam bilik darjah. So, beliau menyatakan bahawa hanya guru yang rahmah ataupun mesra pelajar sahaja
yang dapat bekerjasama dengan muridnya, sama-sama menjayakan aktiviti dalam kelas. So kalau guru tak ada sifat rahmah, maka mereka, anak murid ni, uh, sukar untuk menjayakan apa yang diberi instruction oleh guru. Okey, dan seterusnya. Apa kesannya kalau guru ni rahmah? Okey, guru memberi kerjasama yang baik dengan murid. So murid-murid senang berkomunikasi dengan guru dan mereka juga dapat meluahkan masalah dan berkongsi pendapat dengan guru. So mereka tidak sempit pemikiran, mereka tidak terlalu jumut pemikiran. Okey, kerana adanya guru yang positif, yang mesra, so mereka boleh melontarkan masalah. Okay, sekiranya mereka ada masalah kat rumah, mereka boleh kongsi masalah dengan guru. Sebagai contoh, sewaktu dalam mentor-mentee pun, mentee boleh menyatakan masalah, meluahkan masalah yang mereka hadapi tanpa segan silu apabila mereka mendapat seorang guru yang rahmah. Okey, dan seterusnya, kita tengok apa kepentingan membina hubungan guru-murid. Okey, kepada guru. Apa implikasi membina hubungan positif antara guru dengan murid kepada guru ni. So, guru mendapat, antaranya adalah menaikkan motivasi dan semangat guru untuk mengajar. So, bila guru masuk kelas, dia semangat untuk mengajar tu ada. Okay, bila tengok anak murid semua memberi kerjasama, so kita sebagai guru memang kita akan terkesan dengan jiwa kita untuk lagi semangat mendidik anak-anak kita. Yang kedua, okay, murid lebih senang dikawal. Okay, dan yang ketiga, kerjasama murid akan memberi kesan kepada pengajaran guru, terutama sekali apabila kita membuat pentaksiran bilik darjah. Itu sangat-sangat memberi kesan kepada guru apabila murid-murid memberi kerjasama dengan kita sebagai seorang guru. So guru senang nak menilai anak-anak dan menulis markah dalam pentaksiran bilik darjah. Yang keempat, guru menaikkan imej guru. So anak-anak akan beritahu pada ibu ayahnya, guru sekian-sekian bagus mengajar. Dia akan menceritakan tentang guru. Di samping itu dapat menolong sekolah untuk meramaikan lagi anak-anak mendaftar kat sekolah hidayah. Okey, seterusnya. Yang kedua, kepentingan membina hubungan guru dengan murid kepada murid itu sendiri. Apa yang murid dapat apabila apabila hubungan yang positif antara guru dan murid ni terbentuk. So murid akan mendapat murid akan lebih berminat untuk belajar. So, dan yang kedua, murid lebih memberikan kerjasama kepada guru. Yang ketiga, murid meningkatkan lagi pencapaian akademik murid. Dan yang keempat, murid lebih bermotivasi untuk belajar bersungguh-sungguh. So senang kata, murid bila dalam kelas, nampak mereka beranticipation, join apa yang guru membuat pelajaran dalam kelas. Maksudnya mereka tidak ketinggalan, mereka tidak buat hal sendiri, tetapi mereka memberi kerjasama dengan guru. Apa yang guru suruh buat, mereka buat, murid ni buat. So kita lebih senang melihat murid macam ni. Okay? So insyaAllah, tanpa membuang masa, anda akan serahkan kepada Ustaz Somad untuk menerangkan faktor yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anda teruskan pembentangan ini dengan faktor yang isi kandungan yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dengan murid. Sebenarnya kita memang sebagai guru ni memang kena ada pandai tackle murid tu. Jadi bagusnya kita ambil pendidikan selepas kita dah menjadi guru ni. Sebenarnya anak cerita lebih kat sini. Anak suka tajuk ni sebab anak boleh congkirkan sebenarnya pengalaman daripada yang anak telah buat. Yang anak telah buat sendiri dalam kelas untuk tackle budak-budak, dan dia memberi pengaruh yang sangat kuat dalam keputusan pelajar-pelajar lah. Okay, Muhammad tu kau? Okay, baik. Yang pertama sekali, penampilan dan bahasa badan. Penampilan kita nampak lah. Ni penampilan menunjukkan ciri-ciri profesionalisme guru dan agar guru mengikut etika pemakaian yang ditetapkan. So, kalau kita dekat sekolah hidayah ni, alhamdulillah lah, setakat ni tak ada lagi lah guru-guru yang memakai pakaian yang mencolok mata, mahu lelaki ataupun perempuan, kan. Kita memang dah dietikakan dengan pemakaian yang sangat
sangat bagus, sangat sopan dan sebagainya lah. Berbanding dengan ada setengah-setengah guru-guru yang di luar sekolah kita kan, keluar sekolah kita, sekolah kerajaan lah senang cerita. Kebanyakannya yang memakai pakaian yang agak kurang sopan. Agak kurang sopan dah dietikakan untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang elok. So penampilan beretika, kenapa kita kena ada penampilan etika yang sopan? Sebab murid akan menghormati guru dan menjadikan role model untuk dituruti oleh murid-murid. Sebab kalau kita pakai pakaian yang seksi-seksi kan, guru-guru perempuan ataupun guru lelaki ke yang pakai pakaian yang tak berapa sopan, dia akan menjadi satu role model untuk pelajar-pelajar kita. Sedangkan kita penat lelah untuk mendidik pelajar-pelajar ni supaya beradab, mempunyai etika pemakaian di dalam sekolah dan di luar sekolah, tapi kita tak menurutilah etika tu. So yang pertama, kita sebagai guru yang akan menjadi role model kat sekolah tu lah. Okay, itu. Yang kedua, Mat. Okay, yang seterusnya, tingkah laku guru. Bersopan, berhemah tetapi tegas, berempati dan menggunakan bahasa yang sesuai akan menghubungkan murid dengan gurunya. So kalau kita dalam kelas tu, kita akan bergaul dengan murid-murid. So kita mesti gunakan tingkah laku yang baik. Kita mesti gunakan bahasa yang elok. Jangan memaki ataupun menghina pelajar. Itu salah satu benda yang pelajar ni dia akan ingat apabila seorang guru tu, kita kadang-kadang dalam kelas ni emosi pun dia juga. Kan geram budak-budak ni. Jadi kadang-kadang boleh jadi benda tu terlepas. Perkataan-perkataan yang tak sepatutnya guru luahkan tu, dia akan terlepas daripada mulut kita tu. Jadi kita sebagai guru memang kena ada kesabaran yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai terlepas perkataan-perkataan yang kesat atau perkataan-perkataan yang tak sesuai berada dalam bilik darjah. Jadi sebab apa, kalau murid ni dengar perkataan yang agak lain daripada lain, dia akan ingat guru tu akan sebut perkataan tu sampailah bila-bila. Tu yang bahayanya lah. Jadi ada cara dia, ada antonasi yang kita perlu apabila bercakap dengan murid. Mungkin murid tu terlalu degil dan sebagainya, tapi kita kena berlapik dalam bercakap. Contohnya, saya tahu awak seorang murid yang baik, tetapi kenapa berkelakuan sebegini? Jadi kita kena berlapik. Janganlah kita cakap, awak ni jadi macam ni, bapak awak tak ajar. Macam tu lah kan. Jadi tu satu contoh yang tak bagus lah kan. Awak ikut panggil bapak awak sama je. Contohnya sama kan, mak ayah dia. Tak boleh lah. Malu pun satu hal. Impak pada diri dia satu hal. Dan dia memberi kesan yang buruk pada kita lah akan datang. Dia takkan hormat kita sebagai guru. Okay, baik. Seterusnya. Okay, persekitaran yang menunjukkan contoh teladan dan amalan yang baik. Guru umpama cermin kepada murid-muridnya, murid akan meniru perlakuan guru. Ini lebih-lebih macam-macam benda lah. Berjadi etika pemakaian kita kat sekolah, cara kita bercakap dekat sekolah, gaya kita yang kita gunakan dekat sekolah, menunjukkan minat, kelihatan ceria dan tenang. So bila kita pakaian yang macam tu, boleh jadi murid-murid juga akan ikut pakaian yang tak elok, etika yang tak elok dekat luar. Macam itulah. Komunikasi dengan berkesan, ikhlas dalam mengajar. So guru ni sebenarnya benda paling penting sekali dalam kelas sebenarnya ni, niat. Niat adalah paling penting. Bila mana kita masuk dalam kelas tu, kita kena ikhlaskan hati, kena niat. Tujuan kita mengajar ni untuk membina satu peradaban yang baik untuk generasi yang akan datang. Tu je lah. Kita boleh niatkan supaya jadi daripada niat yang kita datang tu, aura-aura niat baik tu dia akan menjadi satu pembantu untuk kita dalam PDPC dalam kelas lah. Kemudian mewujudkan semangat kekitaan. Kita berborak dengan pelajar-pelajar, cuba menjadikan dia kawan. Jadi memang kita pun, memang seorang ayah pun memang macam tu lah. Kalau untuk anak, kan kita dah diajak, kita tahu kan yang anak bila
umur daripada lahir hingga 2 tahun, kita jadikan dia sebagai raja. Daripada umur 3 tahun hingga umur 7 tahun, kita jadikan dia sebagai hamba. Daripada umur 7 tahun hingga sekolah menengah, kita jadikan dia sebagai teman dan sebagainya lah. Jadi benda-benda macam tu kita jadikan dia, kita selalu berborak dengan dia, tanya berkaitan dengan diri dia, tanya tentang kat rumah dia, yang mana bila kita sentuh privasi seseorang pelajar tu, dia rasa kita caring dengan dia. Kita bergurau. Dalam bergurau, guru boleh bergurau dengan murid-murid. Ada masa kita ketawa, gelak ketawa, ada masa kita serius. Ada masa perlu kita rotan, kita rotan. Jadi kita jadilah guru yang seimbang. Dalam gelak ketawanya ada seriusnya. Jangan serius sangat. Nanti kan budak-budak takut nak masuk kelas kita. Siap kerja sekolah pun siap sebab takut. Biar budak-budak pelajar-pelajar kita tu siapkan kerja sekolah kita kerana dia sukakan kita. Itu yang paling mahal sekali dah ada dalam kelas. Okay, seterusnya Ahmad. Okey, baik. Seterusnya persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah. So untuk mengeratkan hubungan di antara murid dan guru secara positifnya, secara tak langsung bi'ah ataupun persekitaran dalam bilik darjah tu memainkan peranan yang penting lah. Jadi dalam bilik darjah tu kita boleh melibatkan murid dalam perancangan menghias bilik darjah dan menetapkan pertukaran bilik darjah. Maksudnya kita minta dia untuk kemas bilik darjah, kelas tu kerjasama, sama-sama murid-murid, sama-sama guru. Ciri-ciri bilik darjah yang kondusif. Jadi ciri-ciri kondusif ni, bilik darjah yang ceria, bilik darjah yang bersih dan teratur, menarik perhatian murid untuk belajar. Memotivasikan murid, lengkap dengan bahan bantu mengajar, mempunyai ruang untuk meningkatkan potensi murid. Ini semua dapat sedikit sebanyak dapat membantulah meningkatkan lagi hubungan positif di antara murid dan juga guru. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah anda teruskan pada Ustaz Ikrimah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi assalamualaikum. Insyaallah anda akan berkongsi berkaitan dengan poin yang ketiga dan keempat. Okey, yang pertama adalah strategi membina hubungan positif guru dan murid. Okey, seterusnya insyaallah. Okey, kita nak tahu cara kita nak membina hubungan yang positif dengan murid ni. Sebahagian daripada carangannya adalah pada slide yang seterusnya. Okey. Yang pertama adalah kita kena ingat nama murid dan panggil seorang murid tu dengan nama. Okey. Lagi cepat kita ingat nama murid, lagi bermakna pada diri murid itulah. Okey. Kalau dalam bahasa Arab pun ismun tu bermaksud dia ambil yang perkataan yang sama dengan sama langit yang membawa maksud tempat yang tinggi. Jadi nama tu sendiri membawa maksud tempat yang tinggi. Seseorang yang diingati nama dia merasa dirinya dimuliakan. Jadi salah satu untuk kita tackle murid ni adalah kita ingat nama lah. Okay. Kemudian yang kedua adalah menanam semangat cinta bilik darjah. Jadi lingkungan mereka yang kecil tu mereka harus cinta sesama keluarga kelas itulah. Okay, supaya mereka rasa semangat kekitaan lah. Okay. Seterusnya yang ketiga, tanggungjawab menguruskan kelas ataupun berkaitan dengan pelajaran diberikan secara bersama. Maksudnya tak ada yang rasa lebih, sentiasa diberikan perhatian, tak. Semua masing-masing ada tanggungjawab mereka. Sekejap. Okey, maaf ada gangguan sikit. Kemudian yang keempat, jangkaan realistik ditetapkan. Kalau sesuatu target atau objektif pembelajaran ataupun objektif kepada pelajar itu kita tetapkan, bagilah objektif tu sesuatu yang boleh dilaksanakan. Dia tak terlalu tinggi untuk dicapai oleh pelajar lah. Sebab kadang-kadang kalau objektif tu terlalu tinggi, maka dia akan membuatkan pelajar yang tak capai tu stres dan juga dia bisikan-bisikan yang negatif tu muncul lah. Okay. Kemudian yang kelima, kena ada sifat prihatin terhadap pelajar dan unsur kecindaan dalam komunikasi. Unsur kecindaan ni maksudnya unsur-unsur bergurau, unsur-unsur yang santai kepada pelajar. Okay.
Guru yang ada unsur-unsur humor ni dia lebih disenangi oleh pelajar lah berbanding guru yang straight, serius sepanjang masa. InsyaAllah seterusnya. Okey, cadangan-cadangan lain dalam membina hubungan positif dengan pelajar adalah menerima keadaan dan perbezaan murid itu. Ada murid yang Allah takdirkan dia ada kebolehan cepat faham, cepat hafal dan sebagainya. Kemudian ada murid yang dia lambat sedikit. Jadi kita kena mengenali anak-anak murid kita dan menyediakan pelajaran ataupun pembelajaran itu bersesuaian dengan tahap-tahap mereka lah. Kemudian komuniti bilik darjah diwujudkan yang hampir sama dengan agihan tugas tu. Kemudian murid diberi ruang untuk mengenali guru. Kita sebagai guru ni, kalau kita nak ada satu keadaan yang lebih positif dengan murid ni, murid tu kena ada ruang untuk mengenali diri kita. Kadang-kadang cuma kenal nama je, umur pun tak tahu, tinggal kat mana dan sebagainya, apa yang kita suka dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni kalau murid kenal guru, dia boleh bina hubungan yang lebih dalam lah. Ingat nama murid dalam 48 jam ini sama tadi macam yang pertama. Elemen komunikasi bukan lisan diperbaiki. Contoh kita ada mimik muka. Kita ada bahasa-bahasa badan. Kalau ada yang negatif dari sudut bahasa badan yang bukan lisan, kita kena perbaikilah. Kadang-kadang kita ada mudah terasa terganggu dengan suara bising dengan pelajar ke. Kita kena handle tu dengan cara yang terbaik lah. Selain daripada menegur, muka kita pun kena dalam keadaan yang baik lah. Dan yang tak kurang penting ni adalah hormati murid. Hormati murid ni Ana tak pastilah sejauh mana kita faham. Maksudnya kita kadang-kadang rasa pelajar kita ni kecil lagi. Sedangkan sebenarnya kalau konsep dekat negara barat dia panggil dia panggil budak ni adalah small man ataupun lelaki yang kecil. Maksudnya dia punya hak tak kurang daripada lelaki yang besar. Karamatul insan tu kena adalah dalam diri kita. Atau kemuliaan insan tu bukannya terhad pada umur dewasa ataupun baligh, tetapi hatta anak kecil pun perlu kita hormati. Dari sudut kita bergurau dengan dia, jangan sampai ada unsur-unsur yang merendahkan pelajar. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bukannya kita ambil daripada barat saja, tapi sebenarnya itu yang diajarkan Rasulullah ketika mana Rasulullah bergurau dengan anak kecil dan bertanya khabar apa yang mereka lakukan pada hari ini dan sebagainya sebagai cara menghormati murid yang lebih kecil daripada kita. Seterusnya. Dinamika bilik darjah. Pertama sekali kita nak tengok apakah maksud dinamika bilik darjah ataupun dinamika kumpulan lah. Kalau kita pecahkan, maksud dinamika ni adalah dinamika kuasa yang menyebabkan pergerakan. Dinamik. Kalau kita dalam kawat dia ada kawat statik, ada kawat dinamik kan. Kawat statik tu pergerakan adalah pada titik yang dekat lah. Manakala kawat dinamik adalah kawat yang melibatkan perjalanan kaki, bergerak dan ke depan dan sebagainya. Jadi dinamik itu adalah kuasa yang menyebabkan pergerakan. Kumpulan pula adalah kelompok individu dalam unit sosial yang berkongsi ciri dan kongsi nilai dan ciri yang sama. Mereka itu dianggap sebagai kumpulan. Dan gabungan dinamika kumpulan adalah kuasa yang terdapat dalam kumpulan yang mendorong ahlinya melakukan perubahan. Itu maksud secara murakab lah ataupun secara dua perkataan yang sebelah menebelah. Kemudian, apakah perubahan yang kita sebutkan di sini? Perubahan yang digerakkan oleh kuasa kumpulan itu apa dia? Iaitu kemajuan ataupun peningkatan nilai dalam aspek fizikal, sosial ataupun emosi. Seterusnya. Bagaimana kita nak mengenal pasti dinamika kumpulan ini? Salah satu caranya adalah kajian sosiometri. Kita dapat kesan pola interaksi dan persahabatan dalam sesuatu kumpulan tu. Contohnya kita tanya, siapakah kawan baik anda dalam kelas ni? Kita tengoklah siapa yang mempunyai pengaruh di kalangan pelajar lah. Kita dapat kenal pasti. Seterusnya.
Okey. Dalam dinamika ada ciri dan tingkah laku yang ditiru rakan sekelas lain. Kalau kita bagi bahasa lainnya adalah aura ni yang mempengaruhi kawan ni, dialah kelompok lah. Okey. Kemudian seterusnya. Okey. Penyesuaian dalam dinamika kumpulan ini akan berlaku satu kumpulan apabila karakter yang diikuti dan dipatuhi menjadi identiti kumpulan. Contohnya, orang yang nak menjadi kumpulan ahli kumpulan pelajar cemerlang contohnya, mestilah kadang-kadang dia berkumpul sesama dia orang, geng-geng pengawas, kemudian geng-geng yang ada minat yang sama dalam bahasa, dia berkumpul dan dia menjadi satu karakter yang semua ahli tu ada. Suka belajar, semuanya disiplin. Kemudian ada satu kelompok lagi yang suka bergurau kan, kurang sikit ada sudut belajar. Mereka ni membentuk kumpulan-kumpulan yang ada lah dalam kelas. Jadi ciri-ciri ni akan bersesuaian dengan orang yang mereka senangi lah, macam tu. Okey, seterusnya. Okey, antara faktor yang membentuk dinamika kumpulan adalah faktor jantina. Okey, lelaki cenderung untuk berkumpulan dengan lelaki, perempuan cenderung untuk berkumpulan dengan perempuan. Itu secara umum lah. Okay. Kemudian orang yang berbangsa ataupun beragama yang tertentu, dia lebih selesa dengan kelompok agama dan bangsa yang tertentu. Okay. Dia asalkan dia tidak menyalahkan ataupun menghina bangsa ataupun agama orang lain, maka dia tak ada masalah sebenarnya. Okay. Rasulullah SAW sendiri ada sifat rindukan kepada tanah Mekah ketika dia berada di Madinah. Okay, sebab ada unsur-unsur bangsa dan juga unsur-unsur tanah air. Jadi mencintai ataupun melebihkan satu bangsa tanpa menzalimi orang lain itu tidak ada masalah dan bukanlah termasuk dalam asabiah yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian status ekonomi juga, sosioekonomi juga membentuk dinamika kumpulan ini. Okay. Mereka yang mungkin agak berada, dia ada pembawaan dan juga gaya hidup yang sama dengan mereka yang sosioekonominya sama. Okay, kemudian orang yang mungkin kurang sikit ekonomi, dia ada cara pembawaan dan pergaulan yang mereka selesa dengan kumpulan masing-masing. Pencapaian akademik pun memberikan sumbangan. Adanya orang yang extrovert, yang suka bercakap, suka berada di khalayak ramai, suka diperhatikan, suka orang mendengar dia akan lebih cenderung untuk berada bersama kelompok yang suka bercakap jugalah. Okay, kemudian yang kelompok-kelompok yang lebih ke dalam, introvert contohnya, dia lebih selesa dengan kelompok-kelompok dia. Okay, jadi apa peranan kita dalam dinamika kumpulan ni? Kita kena kenal pasti ada kumpulan apa dalam kelas kita lah. Okay, kena pasti bentuk dinamika. Ada yang macam ni, yang positif, ada yang negatif. Jadi kita kena first kali ada kena pasti. Kemudian kita juga dalam membentuk dinamika kelas itu, kita kena beri perhatian kepada murid yang terpinggir. Dia ada satu keadaan yang pelajar ni tak masuk dalam mana-mana kumpulan. Dia tak pandai nak bercakap, dia tak pandai nak bergurau. Jadi dia banyak duduk dekat tempat dia sendiri. Dan ketika kita bagikan tugasan yang melibatkan kumpulan, dia pun terpinga-pinga. Saya nak masuk kumpulan mana? Saya tak ada kawan baik. Saya tak ada kemampuan akademik yang tinggi kadang-kadang. Jadi murid-murid yang macam ni kita kena bantu untuk dia terlibat dalam dinamika kumpulan itu. Kemudian kita manfaatkan viral, okay, untuk membentuk idea tingkah laku positif. Ini maksudnya kita menanamkan idea tentang dinamika positif, okay, menggunakan medium-medium yang pelajar akan selalu tengoklah. Okay, contohnya kalau kita boleh buat video, kita boleh buat satu hashtag dan sebagainya, itu boleh membentuk idea lah untuk membentuk tingkah laku positif. Kemudian membantu dinamika kumpulan membentuk ciri-ciri yang membawa kepada kebaikan. Okay. Dan kita juga boleh dan mampu untuk bertindak selaku ketua kumpulan dinamika itu. Jadi kita sebagai guru ni, kita dah kenal pasti apa dinamika yang ada dalam kelas kita. Kita kena cuba untuk rule over dia orang ataupun menguasai dan mempengaruhi
dinamika-dinamika yang ada dalam kelas kita lah. Okey. Seterusnya. Okey, ni nak last sebenarnya. Okey, budaya penyayang. Okey, budaya penyayang. Okey. Kita nak bentuk hubungan saling sayang menyayangi di antara guru dan pelajar, di antara pelajar dengan pelajar. Okey. Jadi kita kena membudayakan sifat menyayangi. Apa yang terlibat dalam bawah sifat menyayangi ni? Mendengar, okey, berbincang, mencari sebab, okey, mencari apakah alasan berlakunya okay, tak cepat menghukum pun sama. Okey. Okey. Kemudian rangka kerja dalam lingkungan nilai bersama. Ketika kita melakukan aktiviti pembelajaran atau pembinaan kepada murid, aktiviti itu mempunyai nilai yang melibatkan kebersamaan, nilai positif yang membawa kepada mereka ni untuk bekerjasama dan sama-sama merasa ini kita punya kerja. Okey. Kemudian sebagai guru, kita kena ada tingkah laku jelas dan konsisten. Okey, itu akan melahirkan contohnya kalau pelajar yang cemerlang buat salah, kena hukum juga. Janganlah yang kita favor, kita suka, terlepas. Okey, dia tak konsisten kalau macam tu. Dan kita kalau kita nak terminat tu. tak dengar sejak bila kita dah tak ada? Baru je. Baru je. Okey. Tingkah laku jelas dan konsisten ni ketika kita melayan pelajar-pelajar kita, mana-mana yang favor ke contohnya, janganlah kita lepaskan dia daripada hukuman dan sebagainya. Dia kena sama. Lepas tu kalau kita nak tegur dan sebagainya, kena jelas lah. Jangan marah tak tentu hala, pelajar dengar bunyi kuat je daripada suara kita. Tapi apa yang kita marah pun tak jelas. Okay? Okay, kalau kita ada baca buku tentang cara Rasulullah SAW menegur, dia tak kalau hamba ataupun anak angkat Rasulullah lah, dia tak pernah ditanyakan kenapa awak buat macam ni. Kalau buat salah, dia tak tanya kenapa. Tetapi dia akan katakan sepatutnya macam ni. Okay. Jadi kita nak menegur pelajar kena jelas lah. Teguran kita tu kena jelas. Suara kena jelas. Benda yang tegur tu kena jelas. Supaya kita punya teguran tu datang dalam keadaan rasa yang sayang tu dan dirasai oleh pelajar. Dan yang terakhir adalah role model positif dan sesuai. Positif sahaja tak cukup, dia kena sesuai. Ada keadaan positif nampak macam okey, tapi tak sesuai. Kadang-kadang salah tu dah berulang 2-3 kali, kita kena tegur. Kan? Positif dan sesuai. Dia kena saling melengkapi lah dua benda ni. Okay. Ada lagi ke? Rasanya macam dah last dah. Ni. Oh, ada lagi. Okey. Okay. Cara meningkatkan dinamika kumpulan bilik darjah, melakukan PNP berpusatkan murid. Okay, jadi aktiviti kita kena pelbagai. Okay, yang menggalakkan murid itu yang berfikir, murid itu yang seronok melakukan pembelajaran itu, dan dia mesti mencabar minda. Okay. Kemudian bahan bantu mengajar menjurus kepada pelajar itu eksplorasi ataupun mencari maklumat secara kendiri. Jadi janganlah kita menyuap sahaja. Kalau boleh kita menyediakan bahan untuk pelajar tu berfikir dan mencari maklumat secara sendiri. Kemudian cara untuk meningkatkan dinamika kumpulan juga adalah kita suntik motivasi, membudayakan ilmu dan kemahiran. Okay, kita galakkan agar pelajar kita cintakan ilmu dan juga cintakan kemahiran. Adil dan saksama, tidak memencilkan murid yang slow learner ataupun yang berkeperluan khas lah. Okay, jadi kena ada bimbingan kepada pelajar-pelajar yang mungkin tak sama cepatnya dengan pelajar-pelajar yang lain. Okay. Seterusnya. Ustaz Muhammad. Okey, ini dibuka kepada persoalan dan juga penambahan lah. Anda harap tak ada soalan lah. Penambahan dipersilakan. Allahuakbar. Okey, Alhamdulillah. Jelas tahniah kumpulan ni. Saya rasa penjelasannya satu demi satu tak ada yang kabur kot ya. Dia berbicara tentang hubungan guru dan murid, dan antum pun semua dah melalui di sekolah.
secara umumnya kalau kita boleh katakanlah bagaimana kita nak orang lain melayan kita, begitulah kita melayan anak murid kita kan. Secara umumnya, walaupun in detailnya tu adalah perkara-perkara yang boleh diperbincangkan lagi. Tapi sebagaimana kita umumnya dulu jadi pelajar, macam mana kita suka kat cikgu tu sebab apa? Begitulah kita cuba memenuhi keperluan murid begitu. Supaya dia rasa seronok nak pergi sekolah kan. Dia tengok Ustaz Ikrim mau, best harinya Ustaz Ikrim mau masuk. Misalnya, begitu je yang lain-lain lah. Maksudnya dia terbayang je nak pergi sekolah tu, hari ni jumpa cikgu ni best macam tu kita cuba memenuhi asalkan dia tidak melanggar peraturan, tidak melanggar syarat dan sebagainya lah kan ya. Okey. Ada apa-apa tambahan nak kongsi ataupun nak tak setuju ke, ada poin-poin nak setuju ataupun nak tambah lagi, ada? Masihkah antum bersama? Masih. Ya. Masih. Masih Puan. Okey, pahala sebab saya mendengar ni pun kadang-kadang dah kenyang petang pula tu cabaran lah sebenarnya belum macam ni. Okey, insyaAllah alhamdulillah kalau masih